Bab sesuatu yang telah datang bahawasanya tidak ada sembahyang melainkan dengan membaca surah Fatihah. Tidak ada sembahyang di sini dengan makna la salata, dengan makna yang pertama nafyul kamal. Yang pertama nafyul kamal maknanya menafikan kesempurnaan, tetapi sembahyang masih sah. Sembahyang masih sah. Itu dia panggil apa? Nafyul kamal. La tu la nafi kan? Nafi kesempurnaan sembahyang. Sembahyang tu masih sah kalau tak baca Fatihah pun. Yang kedua, dia panggil nafyus sihah. Nafi menunjukkan sahnya sembahyang. Maka kalau tak baca tak sah lah sembahyang. Okey, terus. Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Ubadah bin Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, tidak ada sembahyang bagi seseorang yang tidak membaca surah Fatihah. Okey, terus. Okey. Hadis berkaitan dengan bab yang telah diketengahkan oleh Imam Tirmizi, selain daripada riwayat yang dikemukakan oleh Ubadah bin Samit, ada lagi riwayat yang dikemukakan oleh Abu Hurairah dan juga Aisyah, Anas, Abi Qatadah dan Abdullah bin Amrin tentang tidak ada sembahyang seseorang yang tak baca surah Fatihah. Jadi bukan seorang sahabat saja yang melaporkan ataupun meriwayatkan hadis ini, ada beberapa sahabat yang lain turut melaporkan, meriwayatkan hadis tentang tidak ada sembahyang melainkan dengan membaca surah Fatihah. Okey, terus. Qala Abu Isa hadisu Ubadah hadisun hasanun sahihun. Jadi Abu Isa, yakni Abu Isa At-Tirmizi, penyusun hadis ini, mengatakan hadis Ubadah bin Samit tadi adalah hadis hasan sahih. Terus wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal atas hadis ini. Tidak ada sembahyang seseorang yang tak membaca surah Fatihah telah beramal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu kita sebut apa dulu? Maknanya para ulama yang, kalau di dalam riwayat ini, ulama yang terdiri daripada sahabat Nabi. Jadi daripada kalangan sahabat, mereka mewajibkan membaca surah Fatihah di dalam sembahyang. Okey, terus. minhum Umar bin Khattab, Sebahagiannya Umar bin Khattab, lagi wa Ali bin Abi Talib, wa Jabir bin Abdullah, wa Imran bin Husain wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Jadi Imam Tirmizi mengumpulkan, selain daripada dia kata kebanyakan daripada sahabat beramal macam itulah, macam hadis tadi, tidak ada sembahyang orang yang tak baca surah Fatihah. Lalu disenaraikan beberapa nama para sahabat yang berpegang tidak ada sembahyang, tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca surah Fatihah di dalam sembahyang. Okey, terus. qalu la tunzihu salatun illa bi qiraati fatihatil kitab. Mereka berkata, siapa tadi? Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Talib, Jabir bin Abdullah, Imran bin Husain, dan selain daripada mereka, mereka semua ini berkata tidak memadai. Tidak memadai sembahyang, mana-mana sembahyang melainkan dengan membaca surah Fatihah.
Maknanya kalau dia sembahyang baca surah panjang mana pun, banyak surah macam mana pun, tetapi tak baca surah Fatihah. Kan surah dalam Quran ada berapa? 114 surah. Dia baca banyak surah dalam sembahyang, tapi surah Fatihah dia tak baca. Maka pendapat golongan yang disebutkan nama tadi, dan ini pendapat sebahagian daripada mazhab ulama, bahawa tidak sah sembahyang dia. Tidak sah sembahyang dia. Tidak memadai maknanya tidak sah, melainkan dengan membaca surah Fatihah. Okey, terus. Dan telah berkata oleh Ali bin Abi Talib, kullu salatin lam yaqra fiha bi fatihatil kitab, lam yuqra, setiap sembahyang yang tidak dibaca padanya pada sembahyang dengan Fatihah. Okey, terus. Faya khidajun wa tamamin. Sembahyang itu khidaj. Khidaj itu maknanya tidak sempurna. Zamakhsyari menyebut tidak sempurna ini maknanya nuqsan, maknanya dia cacat salah satu daripada anggota tubuh badan. Macam cicak tu dia putus ekor, cacat, sembahyang sah. Sebahagian daripada ulama kata sembahyang itu masih sah tapi cacat. Itu makna khida'. Tetapi bagi mazhab Syafi'i dan beberapa pendapat sahabat tadi tidak sah terus. Sebab la solata di situ dengan maksud apa dia? Nafyus sihah. Nafi menunjukkan sahnya sembahyang itu. Nafi menunjukkan sahnya sembahyang. Okey. Itu dah kita jelas tadi. Nafi menunjukkan sahnya sembahyang, maknanya kalau tak baca surah Fatihah, sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang seorang diri, sembahyang berjemaah. Pendapat pertama kata tak sah sembahyang kalau tak baca surah Fatihah. Okey, yang kedua dengan makna khida'. Khida' tu maknanya cacat. Salah satu daripada anggota tubuh badan maknanya terpotong. Maknanya cacat lah. Okey, terus. Wa bihi yaqulu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan dengan dialah, dengannya lah berkata oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pun berpegang begitu, dan juga Syafi'i, Imam Syafi'i kita, Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, pengasas kepada mazhab Hanbali. Ishaq ibnu Rohawai, dia juga berpendapat bahawa sembahyang ni tak sah kalau tak baca surah Fatihah. Itu pendapat sebahagian daripada ulama. Jadi kalau kita tengok perbahasan yang dikemukakan oleh para ulama dengan perbahasan yang lebih panjang, mereka mengemukakan dua pendapat. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukm al-qira'ati al-Fatihati al-kitabi fi as-salati ala mazhabaini. Telah berselisih pendapat oleh fuqaha, maknanya ulama-ulama fiqh, pada hukum membaca Fatihah, surah Fatihah di dalam sembahyang ala mazhabaini, atas dua mazhab, atas dua pegangan. Jumhur ulama, pertama mazhab jumhur Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu anna qira'at al-Fatihati syartun li sihhati as-salah. Pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya baca surah Fatihah itu syarat bagi sah sembahyang. Kita selalu sebut dan selalu jumpa perkataan jumhur dan juga ijma'. Kita kena bezakan maksud perkataan jumhur. Jumhur ini kalau berlaku dalam fiqh, kan ulama ada empat mazhab. Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Kalau jumhur, 3 sepakat. Kalau 2 sama 2, tak panggil jumhur. 2 sama 2, dia tak panggil jumhur. Tetapi kalau 3 dengan 1, dia panggil jumhur. Jumhur ni maknanya kebanyakan ulama. Jadi dalam bab ini, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad sekali dalam bab ini. Kadang-kadang dia memang berbeza juga. Cuma dalam kita nak bahas dalam bab ni. Kalau dalam bab lain berbeza. Kadang-kadang dalam 4 mazhab ini, Imam Hanafi duduk seorang. Maknanya 3 ulama khilaf dengan dia. Kadang-kadang Imam Syafi'i pula duduk seorang. Imam lain khilaf dengan dia. Contohnya di dalam sujud atas dahi kan. Sujud di dalam keadaan menutup dahi. Maka Imam Syafi'i duduk seorang dalam masalah ni. Jadi yang lain sepakat. Jadi kita nak tengok yang mana yang paling kuat.
Dalam banyak keadaan jumhur lebih kuat. Dalam banyak keadaan, tapi bukan semua keadaan. Kadang-kadang orang duduk seorang pun dia kuat kerana dalil-dalil yang tertentu. Okey, kalau jumhur ulamanya dalam bab ini Imam Hanafi duduk seorang. Mereka berpendapat bahawa surah Fatihah itu syarat bagi sahnya sembahyang. Faman tarakaha ma'al qudrati 'alaiha lam tasih salatuhu. Barang siapa mampu membaca surah Fatihah, sembahyang dia tak sah. Adakah orang tak mampu baca? Ada orang yang baru masuk Islam. Orang kafir baru masuk Islam kan? Dia tak kerti nak baca. Yang ni dia kata kalau mampu baca, dia boleh baca. Dia ingat, dia boleh baca dengan baik. Tiba-tiba dia tak baca, tak sah sembahyang. Itu bagi 3 pendapat tadi. Imam Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Kalau orang yang tak boleh baca kerana dia baru masuk Islam, baru dia belajar, macam mana nak buat? Dia baca beberapa zikir. Contohnya subhanallah beberapa kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Yang tu pun tak ingat 3 tu, dia ingat subhanallah je. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selama bacaan Fatihah. Orang baca Fatihah berapa minit? 2 minit, 3 minit. Selama tu lah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dia ingat subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kalau dia ingat 3 perkataan tu kan. Ataupun apa-apa zikir, tak semestinya yang tu. Yang tu kerana biasa disebut. Jadi biar biasa orang sebut, maka mudah diingati. Kalau dia tak ingat yang tu, ingat zikir lain pun tak apa. Menyamai bilangan Fatihah. Mana-mana zikir yang menyamai bilangan Fatihah ataupun kadar Fatihah. Tak ingat juga bilangan Fatihah, pun tak ingat kadar bacaan Fatihah, dia tak ingat subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai masa orang baca Fatihah pun tak reti juga. Tak boleh nak sebut. Andai kata kalau begitu, maka dia diam ketika sembahyang tu sekadar masa baca Fatihah. Tak reti nak sebut apa ni, baru masuk Islam 2-3 hari. Tak reti nak sebut ni. Dia diam je. Sembahyang wajib juga, diam. Tetapi kalau yang mampu membacanya, maka tidak sah. Ini pegangan siapa? Mazhab As-Sawri, maknanya Sufyan As-Sawri. Apa dia tadi? Tadi, okey. Tidak sah. Adapun pendapat yang kedua, Mazhab As-Sawri wa Abi Hanifah anal qira'ata tajzi bidunil Fatihah. Bacaan dalam sembahyang itu memadai tanpa membaca Fatihah. Ma'al isa'ah. Tapi dalam keadaan keji lah, tak baca Fatihah ni keji. Tak elok. Wala tubtilu salatuhu, tidak batal. Ataupun wala tabtulu salatuhu, tidak batal sembahyangnya. Balil wajibul mutlaqul qiraati wa aqalluhu 3 ayatin qisarin. Wa aqalluhu 3 ayatin qisarin atau ayatin tawilatin. Dalam mazhab Syafi'i kata tak apa, tak baca Fatihah sembahyang tak batal. Yang wajibnya baca. Dia kata wajib baca. Bila wajib baca apa-apa ayat, sekurang-kurangnya 3 ayat, yang pendek ataupun panjang. Ayat pendek ada dalam surah-surah pendek kan. Baca 3 ayat pendek, lepas tu boleh rokok. Allahu akbar. Baca wajib, tetapi tak semestinya surah Fatihah. Bagi pendapat siapa tadi? Sufyan As-Sawri, Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama, dalil di antaranya hadis tadilah. Dalil yang dipegang oleh jumhur ulama, dia kata istadallal jumhuru ala wujubil qiraatil Fatihati bima yali. Jumhur mengemukakan dalil daripada hadis-hadis Nabi tentang wajibnya baca Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadis yang pertama yang kita bacakan tadi. Thaniyan hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khida'un ghairu tamamin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesiapa yang sembahyang tidak membaca surah Fatihah, iaitu ummil kitab, maka sembahyang dia khida', maknanya tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi sempurna di situ dengan makna tidak sah, sebagaimana yang kita jelaskan di dalam mukadimah tadi.
Wastadalla Thawri wa fuqaha'ul Hanafiyyati ala sihhati salati bi ghairi qira'ati al-Fatihah. Adapun Sufyan Ats-Tsauri dan juga Abu Hanifah, mereka mengatakan, dan bukan kata Abu Hanifah saja, dan juga ulama-ulama Hanafi, mereka mengatakan sah sembahyang tanpa membaca surah Fatihah bi adillatin minal kitabi was sunnati, dengan dalil-dalil yang banyak daripada kitab dan juga sunnah. Ammal kitabu, adapun dalil daripada kitab, yakni Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, surah Muzammil ayat 20. Bacalah olehmu sesuatu yang memudahkan kamu, yang senang dari kamu daripada Quran. Faqra'u, bacalah olehmu sesuatu yang senang daripada Quran. Maksudnya dalam sebuah Quran tu 114 surah tu, apa ayat yang paling senang kita baca? Tak semestinya Fatihah. Paling senang maksudnya apa dia? Ayat apa yang paling kita ingat? Bacalah surah apa-apa. Ulama Syafi'i kata paling senang Fatihah. Orang lain tak ada ingat ayat Quran. Surah Baqarah, surah Zumar, apa ada surah Alaq, surah Muzammil tak ingat. Komen-komen orang ni, tak kira orang Arab, orang Melayu, surah Fatihah. Hak tu maksud ayat ni Imam Syafi'i kata. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah olehmu sesuatu yang mudah bagi kamu daripada ayat Quran. Hak mudahnya ayat Fatihah. Tu maksud dia. Imam Syafi'i kata lagu tu. Hak Abu Hanifah kata tak, apa-apa surah yang mudah bagi dia. Tapi nak 3 ayat. Kalau Allah kan, ina'ak kan, tapi nak 3 ayat. Qalu fa hadha yadullu ala anna al-wajiba an yuqra'a ayu syai'in ayu syai'in tayassara minal Quran. Jadi mereka berpendapat daripada ayat tadi, yang wajibnya dibaca sesuatu yang senang daripada Quran. Tak kira dah surah apa yang dia ingat. Li'anna al-ayata waradat fil qira'ati fis salati bidalili qawlihi ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil lail. Ayat ini menunjukkan dalam sembahyang. Ayat ini menunjukkan dalam sembahyang malam. Faqra'u ma tayassara minal Quran ini, ulama-ulama Hanafi kata ayat ini ditujukan berkaitan dengan sembahyang, iaitu ketika Rasulullah dan para sahabat sembahyang malam. Bila sembahyang malam baca sesuatu yang senang. Jadi dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang. Jadi tak kira lah. Apabila dalam sembahyang, tak kira sembahyang sunat, sembahyang wajib, sembahyang siang, sembahyang malam. Sembahyang seorang diri ataupun sembahyang berjemaah. Sama je bagi ulama-ulama Hanafi. Faqra'u ma tayassara minal Quran, dia kata lam takhtalifil ummatu, tidak berbeza oleh umat, anna dzalika fi sya'ni salati fil lail, ini kedudukannya tentang sembahyang malam. Wa dzalika umumun 'indana fi salatil lail wa ghairiha minan nawafil wal faraidi li umumil lafzi. Bagi kami ulama Hanafi kata ini tentang tidak berbeza daripada kalangan umat yang demikian itu tentang sembahyang malam. Yang Allah Ta'ala kata, bacalah sesuatu yang senang bagi kamu ketika sembahyang. Ini sembahyang malam. Oleh kerana wadzalika umumun 'indana, ayat ini berbentuk umum, sama ada sembahyang malam ataupun sembahyang siang, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, li umumil lafzi, kerana umumnya lafaz. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafi, Sufyan Ats-Tsauri kata baca Fatihah ni tak wajib dalam sembahyang. Yang wajibnya apa-apa ayat yang dibaca 3 ayat, mana-mana surah, sah sembahyang dia. Itu daripada ayat Quran. Wa amma sunnatu fama ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Adapun sunnahnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan dakhala al-masjida fa shalla. Seorang lelaki masuk ke dalam masjid, dia sembahyang. Seorang lelaki ni sahabat. Summa jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia sembahyang dalam masjid, dia datang bertemu Nabi, dia bagi salam. Dia bagi salam, faradda alaihi salamu, dan Rasulullah pun jawab salam dia.
Wa qala, dan Rasulullah kata, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Dalil hadis yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama Hanafi, seorang lelaki masuk dalam masjid semayang. Lepas dia semayang, selesai semayang, dia jumpa Nabi, dia bagi salam kepada Nabi. Nabi pun jawab salam dia, Nabi kata semayang lain. Nabi kata semayang lain. Fasalla summa ja'a fa'amarahu birruju'. Lalu dia datang balik bertemu dengan Nabi setelah 2 kali sembahyang. Rasulullah kata sembahyang balik. 2 kali Rasulullah tegur Rasul sembahyang. Hatta fa'ala dhalika 3 marratin, sehingga dia sembahyang 3 kali. Kali pertama dia datang bertemu Rasulullah, bagi salam. Rasulullah kata lagi sembahyang balik. Dia sembahyang lagi, jumpa Rasulullah, Rasulullah kata sembahyang balik. Sampai 3 kali Rasulullah suruh dia sembahyang balik. Faqala wallazi ba'atha bil haqq ma uhsinu ghairahu. Dia kata, demi Allah yang telah membangkitkan engkau dengan kebenaran, aku tak dapat buat elok lagi daripada semayang 3 kali aku semayang ni. Itu yang paling elok aku mampu buat. Lebih daripada itu aku tak mampu dah nak buat. Nak semayang macam mana lagi ni? Dah 3 kali dah ni. Diingat kok ada benda yang tak sempurna. Dah tentu tak sempurna. Sebab Rasulullah suruh semayang sampai 3 kali. Lalu Rasulullah kata, faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah bersabda, setelah 3 kali Rasulullah suruh dia semayang, idza qumta ila salati fa asbaghil wudu. Apabila kau pergi semayang, apabila kau nak menunaikan semayang, sempurnakan olehmu akan wudu. Apa makna sempurna wudu? Bukan sahaja membasuh anggota-anggota yang wajib, tetapi disempurnakan dengan amalan-amalan sunat. Seperti apa? Sebelum kita berwuduk kan, kita basuh tangan dulu, kita komor, lepas tu masuk air dalam hidung, dan kita lebihkan anggota wuduk kan. Kalau muka sampai yang wajib, betul lebihkan sampai ubun-ubun. Kita dah belajar hadis sahih Bukhari dan Muslim. Yang wajibnya sampai ke siku, atas kan, sampai atas bau, sampai pergelangan ni kan, sampai atas pada bau ni, bawah pada bau. Kalau kaki sampai kat mana? Tumit, sampai ke pertengahan betis. Dia termasuk di dalam hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda, inna ummati yuda'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a an yutilla ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umat aku akan diseru oleh Allah pada hari kiamat di dalam keadaan muka dan tangan bercahaya, kesan daripada ambil semayang. Jadi barang siapa yang nak melebihkan cahayanya, lebihkan sempadan ataupun hak yang wajib. Faman istata'a an yutila ghurratahu fayaf'al, itu bukan kata-kata Nabi, itu kata-kata Abu Hurairah. Syarah kepada hadis. Ini bukan hadis Nabi. Okey. Bila selesai tadi Rasulullah kata, apabila kamu nak semayang, sempurnakan wuduk, lepas tu kamu menghadap kiblat, fakabir, dan kamu bertakbir. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Lepas tu kamu sujud dalam keadaan tumakninah. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan, dan kamu bangun daripada sujud dalam keadaan kamu tumakninah. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kamu sujud semula di dalam keadaan tumakninah. Summarfa' hatta tastawi qa'iman, kemudian kamu angkat berdiri di dalam keadaan tegak tumakninah. Summa fa'in dzalika fi salatika kulliha, dan buatlah semua semayang pada semayang engkau semuanya. Tumakninah, apa dia makna tumakninah? Berhenti sebentar, sekadar bacaan subhanallah. Dia tak baca, tak apa. Contohnya dia Allahu Akbar kan, ketika rokok, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, baca kan 3 kali, ke 5, 7 dan 11. Dia tak baca, tak apa, tapi ni dia nak ada tumakninah. Sahabat ni tak ada tumakninah semayang. Dia tak ada tumakninah. Qalu, ulama Hanafi kata, fa hadithu Abi Hurairah fi ta'limi ar-rajuli salatahu yadullu 'ala at-takhyir. Yang Rasulullah ajar sahabat ini menunjukkan atas pilihan. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah sesuatu yang memudahkan kamu daripada Quran. Tadi ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ni Rasulullah ajar pula baca sesuatu yang senang, apa yang kamu ingat daripada Quran. Tadi Quran, ini hadis. Rasulullah kata baca sesuatu yang kamu ingat.
Cuma, kenapa Rasulullah suruh semayang sampai 3 kali tadi? Kerana tak ada tuma'ninah. Bukan isu baca apa-apa ayat Quran. Bukan kerana dia tak baca Fatihah. Tetapi kerana dia tidak ada tuma'ninah. Wa yuqawi ma dhahabna ilaihi. Ini menguatkan apa yang kami pegang. Wa madallat alaihi al-ayatul karimatu min jawazil qiraati ayyi syai'in minal Quran. Menguatkan apa yang kami pegang, dan inilah yang ditunjukkan oleh Quran, baca sesuatu yang senang daripada Quran. Wa amal hadis Ubadah bin Samit faqad hamaluhu ala nafil kamal. Adapun hadis Ubadah bin Samit la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, mereka menanggung hadis ini dengan nafi sempurna. Bukan tak sah sembahyang, tak sempurnanya sembahyang, maka makruh hukumnya. Maknahu indahum la salata, maknanya kamilatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sempurna sembahyang orang yang tak baca surah Fatihah. Walidzalika qalu tasihhu salatu ma'al qarahah, sah sembahyang tetapi makruh. Sembahyang mereka masih sah tapi makruh. Sembahyang mereka masih sah tapi makruh. Hadzal hadithu, hadis ini yushbihu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis ni menyamai hadis yang lain, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sembahyang orang yang berhampiran dengan masjid melainkan dalam masjid. Okey, bagi pendapat jumhur ulama, orang yang duduk dekat masjid tapi dia tak sembahyang dalam masjid, sah tak sembahyang dia? Contohnya mazhab Syafi'i sendiri. Orang yang duduk dekat rumah dia dekat masjid, dengar azan, dia tak pergi masjid, dia sembahyang di rumah, sah tak sembahyang dia? Sah kan? Sah. Jadi la salata juga. Hak tu pun la salata juga. Kenapa yang tadi tak sah kalau tak baca Fatihah? Yang duduk dekat masjid sah pula. Imam Hanafi jawab lagu tu. Kenapa kata sah pula? Jadi dia kias waktu ikut hadis tadi. Jadi kesimpulan daripada perbahasan tadi panjanglah yang dikemukakan oleh ulama. Jadi pendapat pertama, jumhur kata wajib. Pendapat yang kedua kata tak wajib. Kalau tak baca ni, baca surah lain hanya makruh sahaja. Sebab Rasulullah ni sentiasa baca surah Fatihah, dan para sahabat pun begitu. Cuma perbahasannya sah ke tak sah. Sah ke tidak sah. Tetapi kalau sembahyang berjemaah, lagi jadi ringan bagi makmum. Tu dah nanti kita dah bahas dah tu. Kalau sembahyang berjemaah kan, makmum boleh duduk diam je. Sama ada sembahyang jahar ataupun sembahyang sir. Sebab serah kepada imam. Itu salah satu daripada pandangan ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, surah Fatihah ini wajib dibaca sembahyang wajib, sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Dalam mazhab kita Syafi'i, dan juga sembahyang seorang diri ataupun sembahyang berjemaah. Wajib. Sembahyang sir ataupun jahar dalam mazhab Syafi'i wajib. Tapi di dalam mazhab lain, man kana lahul imam fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang ada imam, bacaan imam adalah bacaan dia. Dia boleh relax dia duduk. Di belakang imam dia tak payah baca. Ini pendapat sebahagian daripada ulama. Pendapat yang ketiga pula, kalau bagi sembahyang jahar. Sebab wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pendapat yang ketiga itu kalau bagi sembahyang jahar. Imam baca, makmum diam. Makmum hanya memberi tumpuan terhadap bacaan yang disampaikan oleh imam. Okey. Ada soalan tak? Apa yang saya bentang tadi? Kukuk terang banyak-banyak ni takut makin terang makin tak faham. Tidak nak faham lah. Kadang-kadang orang nak faham. Cerita banyak-banyak langsung dia tak faham. Okey, ada soalan? Syekh nak tanya apa? Ada? Dia tidak mengambil mana-mana pandangan. Yang orang kata ada di Indonesia sembahyang 23 rakaat mengambil masa 7 minit. Sebab dia masalah tumakninah. Tumakninah ni hukum dia wajib lah. Hukum dia wajib. Dan Nabi dan para sahabat tak pernah sembahyang macam tu. 23 rakaat macam mana boleh habis 7 minit? Dan ada hadis yang lain,
berlaku di kalangan orang yang semayang ni, dia mencuri di dalam semayang. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni kan? Kalau mencuri di luar semayang, tapi dalam hadis Nabi kata ada orang dia mencuri di dalam semayang, dia mengelak di dalam semayang, dia menipu di dalam semayang, iaitu tidak sempurna, rokok, sujud, tidak dan sebagainya. Ini dianggap orang yang curi di dalam semayang. Jadi maknanya kalau kita tengok tadi, tumaninah itu walaupun di dalam mazhab, ada mazhab di antaranya mazhab Hanafi, tumaninah tak wajib, tetapi jumhur ulama adalah wajib tumaninah ini. Sebab Nabi SAW, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, bila dia suruh sahabat itu ulang 3 kali sembahyang, sebab apa? Isunya kerana dia tidak ada tumaninah. Bukan isu lain. Okey, ada soalan lain? Salam. Ya, imam dia tanggungjawab dia jaga tentang sembahyang. Adapun muazzin dia tanggungjawab dia jaga tentang waktu. Waktu dijaga oleh muazzin. Maksudnya muazzin ni dia kena tepat waktu. Masuk waktu azan, dia kena azan. Itu tanggungjawab muazzin ke imam. Adapun bab sembahyang pula tanggungjawab kepada imam. Banyak berat. Tanggungjawab imam ini lebih berat lagi ni. Di antaranya sebelum sembahyang lagi tanggungjawab imam ni. Sebab itu Rasulullah dan para sahabat, sebelum mereka takbir, mereka tengok dulu saf di belakang mereka. Sebab tu mari hadis yang terlalu banyak yang kita telah baca. Kita dah mengaji dah sebelum ni. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Sama dan rapatkan saf. Kerana merapatkan saf di dalam sembahyang itu sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Rupanya tuan-tuan, saya baca di dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan kata solatul jamaati afdalu min solati fazi bi 27 darajatan. Sembahyang berjemaah itu lebih gandaannya 27 kali ganda. Bukan semata-mata sembahyang berjemaah terus dapat 27. Tak. Bermula daripada menyempurnakan wuduk di rumah tu. Dia berjalan ke masjid, sampai ke dalam masjid, dia rapatkan saf, luruskan saf, campur-campur semua, baru dapat 27. Jangan duk perasan, jangan duk berasa bila sembahyang berjemaah sahaja confirm dapat 27. Tak dapat. Saf kita kena rapat. Ini orang duk sembahyang masjid surau kan. Sekarang ni pun samalah. Kalau dulu musim PKP lagi lah, satu sejadah seorang. Okey, dia bukan isu penjarakan tu, tak apalah, itu masalah darurat. Isunya yang tak berlaku penjarakan ni, yang tak ada musyaqqah, tak ada mudarat. Contohnya zaman sekarang ni, dia bawa pergi sejadah ni, kalau sejadah dia besar tu, dia seorang. Lepas tu orang lain pula, seorang pula. Tak rapat, tak dapat 27. Kalau kita tengok syarahan ulama-ulama hadis tentang hadis yang Rasulullah kata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah, dia tak dapat. 27 tu maknanya bermula daripada diperbetulkan wuduk dia di rumah. Dia berjalan. Lepas tu sampai ke masjid dia rapatkan saf. Dalam Sahih Bukhari, bau dengan bau, kaki dengan kaki. Bau dengan bau, kaki dengan kaki kena rapat. Cuma adalah perbahasan mazhab Hanafi tu, dia kata bukan terlalu rapat sangat, shimo dekat. Tetapi kebanyakan ulama kena rapat betul. Sebab dia kata kaki dengan kaki ba tu lil ilsaq. Kalau ilsaq, maratu bi Zaidin, aku berjalan dengan si Zaid, adakah rapat dengan si Zaid sampai tak berenggang? Ba juga. Itu perbahasan panjang yang pernah kita bentang dulu di Taman Impiana, di dalam bab isu ni. Isu masalah ba bil ilsaq. Okey, nak ceritanya, maknanya dapat 27 itu bermula daripada daripada rumah datang ke masjid, duduk dalam sos sembahyang, dan dia memberi tumpuan terhadap bacaan imam. Bukan ketika imam baca dia lara, dia khayal, dia memberi tumpuan sampai selesai sembahyang.
Sebab itu ada juga di dalam hadis-hadis yang lain, banyak hadis tentang apa dia saf ni. La tasawunna sufufakum aw la takhtalifanna baina qulubikum. Sama ada kamu nak merapatkan saf kamu, ataupun kalau andai kata kamu tidak merapatkan saf, Allah Ta'ala akan membalikkan hati-hati kamu. Maknanya masing-masing orang semayang tu hati dia bertembung, berlaga, krisis sama-sama orang semayang. Sebab kesan daripada apa? Tak rapatkan saf. Cuba kita tengok orang Arab. Kelahi 5 minit ya, 10 minit tak sampai. Lepas tu salam balik, sallu ala Nabi, peluk. Tak ada apa, berkelahi. Kutuk orang tu kadang-kadang sampai bertumbuk, dia boleh rapat balik. Tak simpan dalam hati. Nampak? Kalau orang Melayu kita kelahi sampai ke mati. Sebab semayang tu tak jaga. Semayang ni ikatan yang sangat kuat. Selain daripada hubungan dengan Allah, ikatan sesama makmum, sesama orang Islam. Sebab tu semayang kena jaga. Barulah tercapai maksud innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu dapat mencegah kemungkaran dan kekejian. Banyak juga orang semayang tapi tak ada kesan. Masih main nombor ekor, masih buat maksiat, masih buat kemungkaran. Semayang. Sebab apa tak ada kesan? Semayang tak betul. Macam mana nak mencapai innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Semayang tu tak betul. Tak ada kesan, tidak memberi perubahan kepada diri orang yang semayang. Semayang tunduk bakit tak ada apa. Sebab semayang tak betul. Semayang betul ni macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana kamu melihat aku semayang, iaitu melihat Nabi SAW. Sebab tu beruntung sangat kita mengaji hadis ni. Kita nak tahu bagaimana Nabi semayang. Dan begitu juga ibadat-ibadat yang lain yang kita nak contohi, nak tiru daripada Nabi. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Na'udzu billahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.